Allahu 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 Allah. InsyaAllah pada hari ini kita akan sama-sama ya melihat kepada halaman 61, apakah sinopsis ringkasan bagi pembelajaran kita pada hari ini. Bermula daripada ayat 84, kita akan melihat kepada keimanan kepada seluruh para nabi dan bagaimana mereka dan kita ini ingin menerima agama Islam. Dan kemudian kita akan melihat kepada bagaimanakah respons orang-orang yang kufur kepada seruan Nabi, kepada seruan menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan bagaimana mereka diminta untuk bertaubat, bagaimana kita juga diminta untuk bertaubat sebelum pintu taubat itu tertutup, di mana pada waktu itu walaupun diberikan jaminan emas seluruh dunia, tetapi Allah menyatakan ia tidak bermanfaat. Allahu 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 Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به
أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين صدق الله العظيم. Dapat ambil pelajaran daripada halaman 61 ini membawa kita kepada 3 resolusi bersama. Yang pertama daripada ayat yang mari sama-sama kita perhatikan ayat yang ke-84, keimanan kepada nabi dan rasul perlu difahami secara baik ya, serta dikuatkan, dikukuhkan setiap masa ya, diambil serius. Kerana apa? Kerana ayat yang kita bincang tadi ayat 84, bagi kita mungkin kita boleh baca terus saja, tapi sebenarnya itu adalah suatu pertikaian yang perlukan kepada keimanan yang sebenar-benarnya. Yang pertama. Yang kedua ialah bertaubat dan melakukan kebaikan untuk mengelakkan diri daripada menjadi orang yang zalim. Orang yang zalim maksudnya dapat kebenaran daripada Rasul, dapat keimanan, dapat Quran, tetapi tidak memberi perhatian dalam hidup. Dan moga-moga tuan-tuan mengikuti My Quran Time ini, kita jelas apa yang perlu kita buat untuk bertaubat. Salah satunya mendalami Al-Quran. Dan yang ketiganya, kita pelihara iman yang ada dalam diri kerana ia lebih mahal daripada bumi yang dipenuhi emas. Jadi ini perkara yang perlu kita beri perhatian. Allahumma arhamna bil Quran. Perkataan kita pada hari ini, mari sama-sama kita perhatikan. Perkataan kita pada hari ini adalah salima ya, yang maksudnya menyerah diri, selamat dan sentosa. Ini adalah perkataan yang berulang sebanyak 157 kali yang kita boleh lihat pada ayat 84, 85 Islam, kalau 84 tu di Muslimun, 85 itu Islam. Jadi ini adalah satu penekanan yang penting di dalam surah Ali Imran ya, surah yang ketiga ini untuk kita sama-sama jati diri kita, kebenaran yang ada pada kita ini kita jaga betul-betul, kerana bukan mudah Ustaz ya. Betul. Bukan mudah bagi orang yang, saya ada kawan dulu masa di luar negara yang agama Yahudi, agama Kristian kan. Bila nak memilih ada seorang dua tu nak masuk ke dalam agama Islam, mereka bukan sekadar seorang yang kena buat keputusan, tetapi ada kaitan dengan nak bincang dengan keluarga. Kadang-kadang keluarga buang dia daripada keluarga tersebut. Jadi perit untuk kembali kepada agama Islam. Kita yang sudah pun agama Islam ini, kita amat bersyukur dengan nikmat ini kan. Allahumma arhamna bil Quran. Kita nak menyemak sedikit bahagian tajwid pada hari ini. Kita masih lagi membicarakan huruf-huruf yang berada di bahagian tengah lidah, wasatul lisan, iaitu hari ini kita nak fokus pada huruf ya. Semalam kita sebut huruf shin dan hari ini kita menyebut huruf ya. Ada 3 huruf yang berada di bahagian tengah lidah, jim, shin, dan hari ini kita ambil huruf ya. Iaitu di tengah lidah pada ayat yang ke-85 yang saya bacakan sebentar tadi, cuba lihat wa man yabtaghi. Bila kita sebut ya, kita menggunakan apa? Menggunakan tengah lidah kita. Sama seperti kita sebut huruf shin. Cuba tuan-tuan sebut sya, ash. Kemudian cuba sebut ya, ai. Tengah lidah kita ini berfungsi di bahagian tu. Wa man yabtaghi pada ayat 85. Wa man yabtaghi. Huruf ya-nya, makhrajnya di mana? Adalah di tengah lidah. Jadi sama-sama bila kita baca jumpa huruf ya saja, kita boleh fokus di tengah lidah. Tak hafal pun tak apa. Tapi bila kita belajar, kita nak nyebut huruf ya, pastikan kita sebut di tempat yang sepatutnya, insya-Allah. Terima kasih. يا رب يا رحمن ثبتناه في الجنان أعزنا من النسيان واختمنا على الإيمان أستغفر الله أستغفر الله إن الله
كان توابا